من لساني يفقه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga ya. Hari Jumaat yang ketiga. Hari ini 16. 16 yang ketiga ya. Okay. Menggunakan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddi bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sudah sampai ke helaian-helaian terakhir ya. Kitab ini sudah nak khatam lah ya, insya-Allah. Tak tahulah khatam malam ni ke ataupun khatam pada hari esok ya. Yang penting kita mengambil kefahaman dan faedah ya daripada isi kandungannya. Kita sampai ke muka surat 330, iaitu isu mengambil hukum terus direct daripada Quran dan hadis ya. Direct daripada Quran dan hadis terus kita keluarkan hukum. Bolehkah mengambil hukum terus dari Al-Quran dan hadis tanpa melihat kepada pendapat ulama mazhab dalam kitab-kitab fiqh mereka? Secara teori jawapannya boleh, dengan syarat orang yang nak mengambil direct daripada Quran dan Sunnah itu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat-syarat seorang mujtahid yang mahir, paling tidak dengan bahasa Arabnya mahir, nahwunya mahir ya, saraf balaghahnya mahir, usul fiqhnya mantap ya, usul tafsirnya juga mantap. Hadis barangkali paling tidak pun ratusan ribu ada dalam dada dia, tahu pula status hadis itu bagaimana ya. Adakah nasikh menasahkan ataupun mansukh dinasahkan ya. Jadi yang mana kurang lebih dalam 15 ya, cabang ilmu yang perlu dikuasai oleh orang yang nak mengambil direct hukum daripada Quran dan hadis ya. Jadi secara teori boleh nak ambil direct, silakan. Tapi kamu penuhilah dulu syarat-syarat ini. Kenapa kena dipenuhi syarat-syarat ini? Kerana kalau tidak dipenuhi, dibimbangi mengambil kefahaman yang salah. Maka jadilah sebagaimana disebut dalam Al-Quran, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ya, dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, disesatkan ramai orang dan diberi hidayah ramai orang. Padahal sama-sama merujuk kepada Al-Quran. Sebahagian jadi sesat, sebahagian mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil iktibar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bercakap tentang Al-Quran itu menggunakan pandangan dia semata-mata,
tidak bersandarkan kepada ilmu, ambilan yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para alim ulama, maka sediakanlah tempat duduk buat dia daripada api neraka. Padahal dia bercakap tentang Al-Quran. Itu kadang-kadang orang yang tak faham, apa salahnya Ustaz kami buat kelas tadabbur Al-Quran? Ya, kami nak faham Al-Quran. Ya, bagus. Tetapi bukan dengan pandangan kita semata-mata, tapi hendaklah berpandukan kepada ilmu dan tafsiran para alim ulama, para ahli tafsir yang muktabar. Jadi oleh kerana melihat bahawa secara praktikal majoriti orang Islam tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat mengambil hukum direct daripada Quran dan hadis ini, maka Ustaz Mahathir meletakkan jawapan, perkara ini tidak boleh, tidak benar, malah sesat dan menyesatkan. Ini Ustaz Mahathir jawab ni melihat kepada orang awam. Kalau kepada para ulama, memang mereka ambil direct pada Quran dan hadis, kerana itulah sumber dia. Kalau kita nak mudah faham, kita ambil contoh beginilah, ya. Mutiara-mutiara yang berharga, sumber ambilannya adalah di dalam laut, di dalam lautan, ya. Kita nak pada mutiara-mutiara. Emas yang berharga, sumber ambilannya di tempat emas, di lombong emas, ya. Tetapi misalnya mutiara tadi, walaupun ianya berharga, tapi kalau orang itu bukan ada skill sebagai penyelam mutiara, dia tidak boleh main terjun saja dalam laut, kata dia aku nak cari mutiara. Nanti mutiara tak dapat, orang pula nak kena terjun cari dia, dah seminggu terjun tak timbul-timbul misalnya. Kenapa? Kerana bukan bidang dia. Tapi kalau pakar penyelam mutiara, itu memang kerja dia. Dia tahu macam mana nak cari, macam mana nak pilih mutiara yang sudah boleh diambil, mana mutiara yang belum sesuai diambil, ya, dan sebagainya. Kalau berdepan dengan bahaya misalnya, bagaimana cara nak selamatkan diri. Itu dia profesional, itu bidang dia. Sama juga kita kata saya nak emas, saya nak gelang emas ataupun rantai emas. Tak semua orang disuruh pergi ke lombong emas. Majoriti orang kalau dia cakap saya nak gelang emas, kita cadangkan dia pergi ke kedai emas. Kamu pergi, kedai emas ni bagus, buatan dia halus, harga pun okey. Ya, itu ini. Kenapa tak pergi ke lombong emas, gali sendiri, proses sendiri, lebur sendiri, canai sendiri, buat gelang sendiri, ya, buat rantai sendiri, ya, sebab bukan bidang kita. Maka menggali emas tu adalah kita serahkan kepada pelombong-pelombong emas. Sementara memproses emas menjadi bahan perhiasan, itu adalah kepada pakar-pakar dia, tukang-tukang emas, ya. Tak semua orang boleh buat cincin daripada emas. Jadi saya tengok masa saya kat Terengganu dulu, bapa saudara, tok saudara saya, dia pandai buat cincin. Dia boleh ukir tulang sotong yang tebal tu, dia ukir. Itu jadi dia punya acuan dia. Kalau bagi kat saya, sampai bila pun tak siap. Bagi tulang sotong, bagi alat-alat semua, bagi bahan, tak pandai sebab bukan bidang kita. Kalau mereka makin boleh buatkan cincin yang cantik, yang lawa, ya, kerana itu bidang mereka. Jadi bukan masalah salah untuk orang tu ambil emas daripada lombong, memang kena ambil daripada lombong, daripada tempat dia. Tetapi yang nak mengambil direct itu mestilah orang yang ada alat dan ada kepakaran. Sama. Jadi Al-Quran ini dalamnya ada mutiara-mutiara, ada ilmu-ilmu yang berharga, ada hukum hakam, ada akidah. Tapi nak menggali direct itu perlulah yang ada kepakaran. Di dalam kitab Tanwirul Qulub dinyatakan, wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnati. Ada orang datang masuk komen dalam Facebook saya. Dia kata saya tak pakai mazhab mana-mana, sebab setiap mazhab pun rasa dia betul. Memang bermasalah. Memang dia kena macam itu. Orang yang bermazhab, dia kena yakin mazhab dia betul. Tapi dia berlapang dada, boleh jadi salah. Kerana itu benda khilaf. Kalau benda ijma', sudah yakin betul. Ada jaminan daripada Nabi SAW, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Kalau umat dah sepakat, itu sudah ada ismah, pemeliharaan daripada sesat, pemeliharaan daripada salah. Nabi SAW yang bagi tahu. Ya. Tetapi kalau khilaf,
Itu namanya mazhab. Yang ni pandangan macam ni, yang ni pandangan macam ni. Maka orang yang berpandangan, dia kena pandang pandangan dia betul. Kalau dia tengok pandangan dia salah, dia kena tinggalkan. Dan tidak jarang ulama meninggalkan fatwa dia sendiri, diubah. Bahkan imam kita, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada fatwa-fatwa beliau ketika beliau duduk di Iraq, dan ada fatwa-fatwa beliau ketika beliau sudah tinggal di Mesir. Jadi fatwa lama beliau tinggalkan, beliau keluarkan fatwa baru. Kenapa? Kerana bila beliau menilai semula, beliau melihat fatwa baru itu yang betul. Maka wajib beliau tinggalkan yang lama. Yang lama jadi qaul qadim, pandangan lama. Jadi fatwa baru jadi qaul jadid, itu pandangan yang baru. Jadi apa masalah setiap mazhab berpandangan dia betul? Tak ada masalah. Itu biasa. Jadi yang mendakwa tak nak ikut mazhab tu, mana kamu mazhab sendiri, sama juga. Kamu perasaan kamu betul. Tapi yang ulama-ulama, mazhab ulama-ulama tak ada masalah. Kerana ada jaminan daripada Nabi SAW, betul dapat 2 pahala, salah masih 1 pahala. Tapi kalau kamu dengan kejahilan, kononnya tak nak ikut mazhab, nak ikut mazhab sendiri, kamu kalau betul pun berdosa. Kenapa betul boleh berdosa juga? Kerana betul kamu tu kebetulan. Kamu main tembak saja. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu telah langgar larangan dan jangan kamu ikut apa yang kamu tak punya ilmu. Awal-awal kamu dah bersalah. Ya, agak-agaklah, ya tiba-tiba betul. Agak-agak tu dah salah. Tapi ulama lain, mereka menggali pada dalil, menggunakan kaedah, mereka berfikir, menimbang, ya. Kemudian barulah mereka berfatwa. Maka dalam keadaan demikian, kalau salah sekalipun, kata Nabi SAW, falahu ajrun wahidun, bagi dia adalah 1 pahala. Maka barang siapa yang tidak bertaklid kepada salah seorang daripada ulama-ulama mujtahid, yang mana yang sampai secara sempurna kepada kita sekarang ini tinggal 4. Ya? Ulama mujtahid bukan hanya 4 orang saja. Bukan hanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in. Bukan mereka sahaja, sahabat-sahabat juga mujtahid. Di kalangan tabi'in ada fuqaha us-sab'ah juga mujtahid. Di sezaman dengan imam yang 4 ini pun ada ulama mujtahid. Bahkan Imam Syafi'i pernah memuji Imam Laits bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, Imam Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi mana mazhab Imam Laits bin Sa'ad sekarang? Tak sampai kepada kita. Jadi kalau kita nak satu mazhab yang mana pandangan tu ambilan ilmunya bersambung daripada guru kita kepada guru beliau, terus menerus sampai kepada Nabi SAW, maka takdir Allah tinggal 4 mazhab sahaja. Kalau nak reka mazhab sendiri boleh, tapi ambilan itu terputus, tidak sampai kepada Nabi SAW dan risiko tinggi. Waqala, dan orang ini mendakwa, ana a'malu bil kitabi was sunnati, saya ikut Quran hadis. Apa saya nak ikut mazhab? Saya tak mau. Saya Quran hadis saja. Muda'yan fahmal ahkami minhuma, dan mendakwa kononnya dia faham hukum direct daripada Quran hadis. Fala yusallamu lahu, maka tidak diterima dakwaan orang. Orang ini angan-angan besar. Ya. Jadi kemampuan tidak menunjang. Tak salah bercita-cita besar, tapi apa beza cita-cita dengan angan-angan? Cita-cita itu kan sesuai dengan kemampuan dan juga usaha. Angan-angan, walaupun benda itu kecil, tapi usaha pun tidak, kemampuan pun tak ada. Itu namanya angan-angan. Maka tidak diterima dakwaan orang macam ini. Ini orang yang merapu, tapi dia cakap tu macam hebatlah. Kamu ikut mazhab, mazhab tu pandangan manusia. Aku ikut Quran hadis, tu wahyu daripada Allah Ta'ala. Oh, Masya Allah. Masa kamu ikut Quran dan hadis tu, kamu faham macam mana? Oh, aku faham macam ni. Habis kamu manusia ke apa? Kamu pun manusia. Jadi bila kamu faham Quran hadis, tu kan kefahaman manusia. Bezanya kamu manusia yang jahil. Ulama-ulama ni manusia yang mujtahidin, yang diiktiraf oleh seluruh dunia Islam. Kamu, kawan sekelas kamu pun tak iktiraf. Konon nak memandaikan umat. Ya. Kawan sekelas pun kata, oh dia masa mengaji dulu ustaz, tak pergi kelas pun, main exam tu pun tiru nota orang.
Macam tu. Ya, agak-agak luluh je kelas pun tak pi, mengaji apa pun tak. Berniaga je banyak. Contoh. Tiba-tiba kita perasan nak memandaikan umat. Itu membodohkan umat namanya. Ya. Yang memandaikan umat ini adalah ulama-ulama muktabar yang mujtahidin. Yang mereka itu rasikh ilmu mereka. Ya. Jadi kita benda-benda basic pun kita masih gagal faham. Ya. Bahasa Arab pun tunggang terbalik. Ya. Tak masalah lah bahasa Arab tunggang terbalik, bukan bahasa kita. Tapi dalam keadaan bahasa Arab tunggang terbalik itu pun nak menyalah-nyalahkan ulama-ulama besar. Wah, itu memang tak tahu kedudukan. Itu memang tak tahu posisi. Ya, fa'il maf'ul pun kamu masih tertukar-tukar lagi, macam mana? Ya, beza naib fa'il dengan maf'ulun bih pun kamu tak tahu beza, macam mana? Ya. Jadi orang ini salah. Dia itu sesat dan nanti dia menyesatkan orang. Hati-hati ya. Di zaman kita dengan social media, dengan YouTube, dengan Facebook, orang akses itu mudah. Bila mudah kadang tak berhati-hati. Bila tak berhati-hati, bimbang kita bertemu dengan orang yang petah berbicara, tapi na'udzubillah, dhal, orang itu sesat, mudil, bahkan dia menyesatkan orang lain. Siyama fi hadzal zaman, lebih-lebih lagi di zaman ini. Di zaman ini bukan di zaman yang terbaru ini, tapi di zaman pengarang kitab Tanwirul Qulub. Pada masa itu pun sudah diberi amaran, alladzi amma fihil fusuqu, yang mana telah tersebar kefasikan. Ya. Yang orang yang konon nak berdakwah, nak menyampaikan Islam juga, dia orang yang fasik, orang yang ada tujuan dunia, habuan dunia dan sebagainya bersarang dalam hati. Na'udzubillah min zalik. Jadi bercampur. Kalau alim dan cinta dunia pun sudah rosak, apatah lagi jahil dan cinta dunia. Dua kali rosak. Wa kasurat fihi da'wal batilatu, dan telah banyak dakwaan-dakwaan yang batil. Kononnya dialah yang ikut Quran Sunnah, kononnya dialah yang nak mengkritik dengan adil, kononnya dialah yang ikhlas di dalam menyebarkan ilmu dan memandaikan umat. Ini dakwaan yang batil. Kenapa? Lisanul hal, lisan perbuatan itu lebih fasih daripada lisan percakapan. Orang putih kata action speak louder than words. Kalau kamu cakap kamu nak memandaikan umat, tapi tingkah laku kamu membodohkan umat, maka perbuatan kamu mendustakan perkataan kamu. Li'annahu istazhara ala a'immatid din wa huwa dunahum fil ilmi wal adalati wattila'. Kerana dia ini kononnya nak lebih tinggi daripada imam-imam dalam agama ni. Ulama-ulama salaf yang menjadi ikutan dalam agama oleh jutaan manusia selama ini, konon-kononnya dia yang akan menilai. Saya bukan taksub Zat. Ada jenis yang nak buat dua. Tadi hak tak mau pakai mazhab langsung. Dia mau terus Quran hadis lah. Saya tak taklid seorang pun. Pasal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hum rijal wa nahnu rijal. Depa orang lelaki, kita pun orang lelaki juga. Yalah, depa orang lelaki, hang orang lelaki lagu mana? Depa 15 tahun boleh keluar fatwa dah. Hang 15 tahun duk berlemuh, hidup main motor lagi. Ya, duk merempit lagi. Tu pun hang tak malu nak kata hum rijal wa nahnu rijal. Awak hang tak pergi buat pembedahan. Doktor yang buat pembedahan tu lelaki ke apa? Ke malaikat? Lelaki macam kita juga kan? Manusia macam kita juga. Dia boleh buat pembedahan, saya pun boleh. Hang belajar ambil perubatan bila? Hang kursus bedah orang bila? Jangan jadi tak ketahuan macam tu. Memang itu kalam Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kerana Imam Abu Hanifah nak cerita, kalau itu fatwa sahabat Nabi, hak tu kami ikutlah. Ni murid-murid Nabi. Tapi kalau mai ikut fatwa tabi'in supaya kami juga, depa ijtihad, kami ijtihad jugalah. Hum rijal wa nahnu rijal. Depa boleh ijtihad, kami boleh ijtihad juga. Tak apalah level Imam Abu Hanifah cakap macam tu. Ya. Ni hang nahu politang pukang dia. Baca kitab Arab pun salah-salah. Tiba-tiba hum rijal wa nahnu rijal. Bukan. Tak betul lah macam tu. Ya. Sedangkan mereka itu jauh ketinggalan daripada ulama ini dari segi ilmu pun dah jauh. Ya. Dari segi keadilan pun jauh. Cakap banyak bohong daripada betul.
Dari segi kemahiran tentang apa yang ada pun banyak kita tak tahu. Kalau kita jujur dengan diri sendiri, kita akan kata sebenarnya kita lebih banyak tak tahu lagi daripada kita tahu. Persentage yang kita patut tahu tu lebih banyak berbanding persentage yang kita dah tahu. Bukan persentage yang kita tak tahu, memang banyaklah ilmu ni. Persentage hak kita sepatutnya tahu, tapi kita masih tak tahu. Itu pun masih jauh lebih banyak. Tiba-tiba kita nak pelekehkan para imam mujtahid, kononnya seolah-olah buat apa nak ikut mazhab, ikut Quran hadis. Baik, soalan yang pertama, mazhab tu ikut apa? Ikut Taurat ke? Ikut Injil ke? Tidakkah mazhab itu ikut Quran dan hadis? Nah, jadi kalau kamu kata, oh sapi ialah memanglah, tapi mereka tak maksum Ustaz. Okey, habis hang maksum. Hang dah lah tak maksum, jahil lagi. Kan masalah besar di situ. Sekurang-kurangnya ulama tu tak maksum dengan alim, dengan warok, dengan soleh, ya, dengan sembahyang tahajud, ya, dengan hampir-hampir tak tidur malam. Ya, kita time kuliah tu batal tidur. Apa yang nak mustahidnya? Ya. Ini orang-orang ulama dahulu tak tidur malam. Kenapa? Kerana ibadah, kerana ilmu. Tiba-tiba kita yang macam ini nak mengatasi, itu angan-angan. Baik, tanbih, perhatian. Tidak boleh mengamalkan hadis atau perbezaan pendapat di kalangan para sahabat dan kalangan tabi'in sebelum bertanya kepada ahli ilmu. Ada orang dia kata, saya lah masalah ni, tak ada masalah. Sayyidina bin Abbas pernah berfatwa macam tu. Saya pegang fatwa sahabat Nabi, salah ke? Sayyidina Ali pernah keluar fatwa macam tu. Saya pegang fatwa Sayyidina Ali, apa masalah? Boleh tak kita pergi direct macam itu? Jadi diterangkan di sini, tidak boleh. Kalau nak beramal dengan fatwa sahabat ataupun tabi'in, kena tanya kepada ahli ilmu. Kerana boleh jadi fatwa itu menyanggahi kesepakatan ulama yang lain. Boleh jadi dibuat dalam keadaan yang khusus, keadaan yang exceptional. Boleh jadi orang yang berfatwa dah rujuk daripada fatwa dia. Dia sendiri dah tak pakai fatwa tu. Ahli ilmu yang tahu benda ni. Kita setakat baca, kita tak tahu. Idza kana inda rajulil kutubul musannafatu fiha qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilafus sahabati wat tabi'in fala yajuzu ay ya'mala bima syaa'a wa yatakhayyaru fayaqdi bihi wa ya'malu bihi hatta yas'ala ahlal ilmi ma ya'khudhu bihi wa yakunu ya'malu ala amrin sahih. Kalaulah satu orang lelaki, dia ada segala kitab-kitab yang dikarang yang mengandungi hadis-hadis Nabi SAW, menceritakan fatwa-fatwa para sahabat khilaf macam mana, sahabat ni kata macam mana, bahkan fatwa tabi'in dia ada. Dalam library dia semua ada. Kalau dalam sekarang ni, dalam tablet dia tu semua mausu'ah semua ada di situ. Masih tidak harus untuk dia beramal dengan apa yang dia hendak dan pilih, lalu dia memutuskan dengannya dan beramal dengannya, sehingga dia masih perlu bertanya kepada ahli ilmi apa yang dia patut ambil supaya dia beramal mengikut keadaan yang sahih. Contohlah, kalau kita ni tak ada ilmu, tapi takdirnya kita ni tokek gudang ubat. Ya, kita macam-macam ubat ada. Nak sakit apa ada. Tapi kita tak ada kepakaran nak mengenal pasti ini sakit apa, ini alergik ke tidak. Ya, yang ni kalau sakit jenis tu pun macam mana, umurnya macam mana, berat badan macam mana. Ya. Maka tak boleh kita pilih-pilih, ni ambil ubat ni. Ni ambil ubat ni, ketelan je lah. Tak ada. Ya. Itu pun kita sudah fikir secara logik. Orang jual kitab, ya, macam-macam kitab ada di kedai dia. Adakah boleh dia jadi mufti? Tak boleh. Kecuali dia mahir dalam bidang kefatwaan. Baik. Ini satu dialog antara Syekh Dr. Abdullah Al-Affash dengan ulama Arab Saudi, ya, berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini. Syekh Dr. Abdullah bin Husain Al-Affash adalah salah seorang ulama Sunni ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i, yang mana beliau tinggal di Arab Saudi. Pada hari Ahad 7 Muharram 1430 Hijriah, lebih kurang 14 tahun yang lalu, beliau dijemput secara rasmi untuk menghadiri majlis penyumpaan antara para ulama dan mahasiswa. Tajuk yang dibincangkan adalah berkenaan dengan persoalan bid'ah. Tak habis lagi bid'ah, ya. Memang tak habis sebab ada orang tak faham.
Baru ni ulama Al-Azhar Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah datang bagi talk di USAS pasal bid'ah juga. Pasal masih di kalangan mahasiswa pun tak faham. Ya. Bahkan kita bila kita terangkan kullu bid'atin dalalah, kullu bermakna semua, dia ingat kita menyebarkan kebatilan. Padahal itu kalam Imam Nawawi. Bukan kalam Ustaz Engku. Ustaz Engku pandai tolong baca je. Bukan alim. Tolong baca. Yang disebut oleh Imam Nawawi, yang diterima oleh ulama-ulama yang lain. Jadi isunya isu bid'ah. Lalu berlakulah dialog antara beliau dengan tokoh ulama Arab Saudi yang berfahaman Wahabi. Dia tulis macam ni. Ada orang marah. Ustaz ni asal ngajar je Wahabi, asal ngajar je Wahabi. Ni Ustaz Mahathir tulis. Takkan dia tulis Wahabi, saya nak tulis yang berfahaman Syiah lah. Atau Mu'tazilah, memang yang ni berfahaman Wahabi. Jadi kata tokoh Arab Saudi tadi, ada seorang penuntut ilmu. Saya mendapat maklumat tentang usaha-usaha anda dalam berdakwah. Walau bagaimanapun saya berpesan supaya anda menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Terutama sekali sambutan Maulid Nabi. Anda sepatutnya selalu berpegang kepada Quran dan Sunnah dalam setiap aktiviti anda. Jadi ulama Arab Saudi ini dalam program itu dicakap macam itu. Jadi dijawab oleh Syekh Abdullah Arfaj, secara peribadi anda selalu berpegang kepada Quran dan Sunnah dalam setiap aktiviti anda? Ditanya. Jadi tokoh Arab Saudi itu jawab ya. Jadi ditanya lagi, kalau begitu cuba beritahu anda sebagai imam masjid Jami', apakah anda mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan dalam salat tarawih atau cukup dengan membaca surah-surah pendek? Ketika salat tarawih awak baca sampai habis khatam atau awak baca surah-surah lazim macam tempat kita ni kan, baca pendek-pendek je? Dia kata tentulah saya mengkhatamkan Al-Quran secara sempurna, jawab tokoh Arab Saudi tadi. Kemudian ditanya lagi oleh Syekh Abdullah Arfaj, jika anda mengkhatamkan Al-Quran, di manakah anda membaca doa khatam Al-Quran? Jadi awak dah jawab, awak khatam Al-Quran. Jadi doa khatam Al-Quran tu awak baca bila? Awak baca dalam solat ke awak baca di luar solat? Jadi dia jawab dalam solat, macam biasa. Macam kita lihat di Arab Saudi, doa tu dia baca dalam solat. Jadi ditanya, tolong jelaskan, adakah ada dalil tentangnya daripada Quran dan Sunnah? Tadi awak kata setiap aktiviti dalilnya Quran Sunnah. Jadi dia kata, okey, saya akan jelaskan. Jadi diperingatkan awal-awal lah, kaedah awal dia tu, saya tidak menerima dalil selain daripada Quran dan Sunnah. Kadang-kadang orang ni sembang je Quran dan Sunnah. Bila dia berhukum tak ada dalil pun. Ya, saya berdepan dengan orang yang mendakwa Quran Sunnah. Jadi berpegang bahawa istighasah dengan wali yang telah meninggal dunia itu haram bahkan syirik. Saya tanya, ada tak dalil daripada Quran dan hadis yang mengharamkan istighasah dengan wali-wali yang telah meninggal dunia? Dia kata, dalil banyak. Dalam Quran semua. Tak apalah kalau banyak, tolonglah buat datang satu kita nak dengar. Tak ada. Sampai habis musyarat tak ada. Tapi kita pegang ikut kefahaman salaf, Ustaz. Dalam dialog saya tanya pula, ulama salaf manakah yang mengharamkan istighasah dengan orang mati? Ada. Al-Imam Ibn Aqil. Dia kata apa pun tak tahulah. Dia kata Al-Imam Ibn Aqil. Al-Imam Ibn Aqil pertama bukan salaf. Beliau ulama khalaf. Kamu dakwa ikut salaf. Yang kedua, Al-Imam Ibn Aqil termasuk ulama yang menganjurkan istighasah. Jadi hati-hati. Kadang dakwaan tu hebat. Ini boleh pula kamu pakai macam berkabung macam ni. Ni tak apa pasal protokol. Protokol tu bukan Quran Sunnah. Ya. Kadang-kadang kita sembang saja. Kami pegang Quran Sunnah, tapi bila ditekan, tak ada pun Quran Sunnah dia. Baik. Jadi dia ingatkanlah, oleh kerana kamu kata Quran Sunnah, saya tak terima kecuali dalil Quran Sunnah. Baik. Apakah dalil itu? Saya tahu dari anda sebelum anda menjelaskannya. Jadi kata Syekh Abdullah Arfaj, dalil yang kamu tu saya dah tahu dah. Jadi kita tanya tokoh Arab Saudi, apakah dalil itu? Kata beliau, dalilnya adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang dinakalkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, yang menyebutkan penduduk Makkah mengkhatamkan Quran dalam solat, dan Sufyan bin Uyainah
Mengkhatamkan bersama mereka. Adakah anda mencari dalil daripada itu? Hebat dah Syekh Abdullah Al-Fash ni. Dalil mereka pun dia tahu. Kita yang lemah ni, dalil kita bukan kita tak tahu. Kita tahulah hukum tapi dalil kita tak tahu. Tapi Syekh Abdullah Al-Fash ni, dalil orang lain pun dia tahu. Dia kata, saya tahu dalil awak. Jadi dia tanya lagi, awak ada dalil lain tak selain daripada itu? Jadi Tokoh Arab Saudi jawab, tak adalah. Itulah sandarannya. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Jadi bila tanya, jadi mana dari Quran dan Sunnah? Tadi kamu sembang dah. Saya apa pun mesti Quran Sunnahnya dalam hidup kehidupan. Jadi bila kamu mengkhatamkan Al-Quran dan baca doa khatam Quran dalam solat, mana dari Quran Sunnah dia? Jadi dia kata tak. Ya memang tidak ada, tapi perkara ni daripada zaman salafus soleh dah diamalkan, kata dia. Dalam Quran hadis tak adalah cerita pasal tu. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Fash, bolehkah saya membuat kesimpulan dari perkataan anda bahawa apa pun yang terjadi pada masa generasi salafus soleh tidak menjadi masalah untuk dilakukan? Jadi dia kata betul. Jadi daripada cakapan awak tu maknanya kita boleh faham kalau generasi salafus soleh dah buat walaupun tak ada dalam Quran hadis, bolehlah kita buat, tak ada masalah. Dia kata betul lah tu. Kerana mereka generasi yang terbaik, generasi yang utama. Lalu ditanya lagi oleh Syekh Abdullah Al-Fash, tetapi sejak 2 tahun ini, ketika anda berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumaat, anda dengan keras menolak dan melarang orang ramai berkumpul pada malam nisfu Sya'ban untuk memperingati keutamaan malam ini dan sebagai suatu motivasi supaya orang lain bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah pada malam tersebut. Jadi tanya, tapi kamu masa duk khutbah duk kata, jauhi berhimpun malam nisfu Sya'ban, itu bid'ah, itu ini ya. Tak boleh buat macam itu. Kenapa macam itu? Betul ke kamu buat macam itu? Dia kata betul. Jadi kata dia, kalau begitu, anda sebenarnya telah meninggalkan pendapat anda tadi. Iaitu apa yang diterima oleh generasi salafus soleh, tak jadi masalah untuk diamalkan. Apakah anda tahu bahawa kaum tabi'in di Syam meyakini keutamaan malam tersebut? Mana berkumpul pada malam nisfu Sya'ban ni, ada orang ingat, ni budaya orang Melayu. Ada perangai tak elok sebahagian daripada orang ni. Apa-apa pun, ni orang Melayu. Kau ingat orang Melayu koman sangat. Dia orang buat main belasah je. Jadi amalan berhimpun beribadah pada malam nisfu Sya'ban itu semenjak pada zaman tabi'in. Di Syam, di Syria, di Lebanon, di Palestin. Dah diamalkan. Kamu kata kalau generasi salafus soleh, okey. Ni kenapa kamu tentang pula amalan salafus soleh? Jadi dia kata, ya saya tahu. Jadi kenapa anda melarangnya? Sudahkah anda tahu bahawa tabi'in hidup pada abad pertama? Bagi orang yang berpendapat ada keutamaan malam nisfu Sya'ban, mereka mempunyai banyak dalil. Bahkan Syekh Al-Albani, tokoh hadis kamu sendiri, mensahihkan hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban yang masyhur itu. Adapun tentang doa khatam Al-Quran yang kamu terima dalam salat tarawih, ia terjadi pada akhir abad yang kedua. Kemudian lagi daripada amalan nisfu Sya'ban. Dan dari segi dalil Quran hadis langsung tak ada. Boleh pula kamu terima. Ini masalah double standard. Bila mereka buat, boleh. Bila kita buat, bid'ah. Pasal kita sambut maulid. Habis yang apa buat? Kita zikrah Rasul. Samalah tu. Kita sambut maulid, nak peringati Nabi. Kita panggil maulid. Kamu sambut pun kerana nak ingat Nabi, kamu panggil zikrah Rasul. Nama je beza. Bendanya sama. Dialog seterusnya, insya-Allah kita sambung pagi esok. Sebab dah nak masuk waktu Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.